Kenapa aku rasa suara aku hari ini lain ya? Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni aku mau share cerita. First tu, sorry sebab aku sudah lama tak upload video sebab busy sikit. Kalau sebelum ni PKP kan, hari-hari boleh shoot video lah, tiada masalah, hari-hari boleh mengedit. Tapi bila sudah kerja ni, susah sikit lah mau cari time untuk shoot video. Dan thanks korang kepada korang yang selalu setia dengan channel ni. And kepada yang baru singgah sini, kalau korang suka konten macam ni, storytelling, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Jangan lupa like kalau korang suka. Dan komenkan korang punya komen dekat bawah. Apa-apa komen je lah untuk aku improve YouTube channel ni ke, ataupun korang nak share pengalaman korang ke atau apa-apa, korang boleh komen kat bawah. Tapi kalau korang ada cerita yang seram and korang nak kongsi dekat channel Shima TV, jangan lupa email ke alamat email ni. InsyaAllah nanti aku akan buat satu video khas untuk cerita korang. Aku nak ingatkan sekali lagi, semua cerita dalam channel ni is pengalaman aku sendiri and pengalaman korang yang korang sharekan. And tak ada paksaan pun untuk korang percaya ataupun tak. Tak ada niat pun nak menakut-nakutkan korang. Just untuk pengajaran bersama. So, jom kita mulakan kita punya cerita. Cerita yang first ni, aku dapat sumber dia daripada Facebook. Kalau kamu pernah baca, yang tu lah aku kongsikan. Tapi belum pernah baca kisah ni. So, di sini aku mau share. Okay, so ceritanya macam gini. Okay, ada satu ayah ni lah. Kita panggil dia si ayah sebab aku tak tahu apa namanya. Dalam cerita tu pun dia direct. Ayah ni, dia terbangun subuh-subuh. Dalam jam 2 lah dia terbangun. Lepas tu dia rasa haus lah. Normal lah kan kita kalau sudah terbangun tengah malam tiba-tiba rasa haus. So si ayah ni pun turunlah dia pergi bawah sebab rumahnya 2 tingkat. Dia turun pergi bawah. Dia buka lampu dapur sekejap ya. So bila time si ayah ni dia mau minum. Tiba-tiba dia terdengar macam bunyi. Ada orang duduk di sofa. Biasa pun, even pun sofa tu kayu ke apa ke, mesti kita macam boleh dengar sikit-sikit bunyi orang duduk tu kan. So si ayah ni pun pergilah tengok siapa yang duduk kan. So bila dia tengok tiada apa-apa, so dia sambung balik pergi dapur. Time dia minum tu, dia dengar lagi bunyi budak tengah ketawa. So si ayah ni pun bingung. Dia fikir anaknya lah. So dia panggil nama anaknya tapi tiada menyaut. So si ayah ni belum lagi buka lampu ya, dia cuma guna lampu dari dapur saja. Dia pun pergilah mencari-cari dari mana bunyi tu kan. Tapi si ayah ni dia tak jumpa apa-apa. Lepas tu time dia mau naik tu, dia dengar lagi suara budak ketawa tu. So si ayah ni pun tak puas hati. Mungkin anaknya tengah main tapuk-tapuk sama dia. Lepas tu si ayah pun buka lah lampu ruang tamu. Bila si ayah cari, tengok di bawah sofa apa semua, tiba-tiba si ayah terjumpa patung ular anaknya. Terkejutlah si ayah ni kan. Lepas tu si ayah ni macam, biasalah kalau terkejut kan mesti kita ada marah sikit. So si ayah ni pun dia pergi tendang lah patung anaknya tu kan sebab dia terkejut. Di lampu, lepas tu dia naik. Lepas tu, si ayah mau naik tangga ni, dia dengar lagi tu suara. Dia terus toleh pergi belakang. Dan kamu tahu apa yang dia nampak? Si ayah ni pun, dia dengan sepantas kilat dia lari naik pergi biliknya. Lepas tu dia tengoknya ada anak bininya lah di situ. So dia macam heran, siapa yang letak benda tu di situ kan. So si ayah ni macam tak puas hati. So dia pergi balik tangga tu. Yes, betul. Barang tu still ada di situ. Kamu tahu apa barang tu? Iaitu patung anaknya. Sekejap aku lupa. Kalau kamu pernah dengar patung Bonsi Hopper. Masa dia beli patung Bonsi Hopper ni, kononnya Bonsi Hopper ni boleh bantu keseimbangan kanak-kanak waktu dia membesar. So, si ayah ni pun dia belilah. Tapi bila dia bagi si anaknya ni takut. Mungkin sebab patung Bonsi Hopper yang dibelinya tu warna merah kan. Lepas tu, dia punya muka ganas. So, mungkin si anak takutlah. So, si ayah pun dia fikir positif. So, dia letak syaklah di patung tu di kabinet TV sebab anaknya selalu main situ. Manalah tahu tiba-tiba anaknya bawa bermain kan. Tapi lepas seminggu dia beli patung tu, si anak langsung dah usik.
Macam yang tadi tu, masa ada kan first tu dia tendang patung anaknya yang ular tu, patung Bonsi Hopper tu masih ada di situ, masih di kabinet TV tu. Tapi bila dia toleh, siapa yang alihkan patung tu pergi tangga? Itu yang buat si ayah terfikir-fikir. Lepas tu, itu bukan first lah si ayah nampak patung Bonsi Hopper tu bertukar-tukar tempat. So, si ayah ni pun luah lah dengan kawannya. Lepas tu kawannya cakap, orang tu jadi perhiasan di rumah, ada yang menumpang. So, pesannya, kalau ndak guna pun patung tu ataupun ndak pakai pun barang tu, better jangan simpan di dalam rumah sebab takut ada benda yang menumpang. Janganlah si ayah, jangan buat patung tu macam perhiasan, macam sempurna lah. So, si ayah pun dia balik ke rumahnya, dia terus kasih rosak-rosak patung itu. Macam anaknya sudah main conteng-conteng tu, kuranglah sudah gangguan daripada patung Hopper ni. So pesan dekat korang, kalau di rumah korang banyak sangat patung, lepas tu anak korang dah tak main patung tu, buang je lah sebab takut apa-apa perkara buruk yang berlaku. Okay? Kita teruskan untuk kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni is email. Kita tahu dekat sini namanya Sinyong. Kita panggil dia Sinyong. Seorang pemandu Grab lah. Dia aktif di Kota Kinabalu, Sabah. So, si Sinyong ni dia selalu buat Grab dalam jam 8 pagi sampai 11 malam dia buat Grab. Dan cerita lah satu hari ni, si Sinyong ni dia dapat satu request job. Request job lebih kurang jam 9.45. Lepas tu, dia tengok job tu, seorang perempuan lah sebab dia tengok daripada nama dia kan, perempuan. Jadi request tu datang daripada Suria Sabah. So si Sinyong ni pun accept request job tu. So dia pun pergilah jemput perempuan tu di Suria Sabah. Bila Syed sampai di sana, si Sinyong ni pun chat lah orang tu, dia cakap sudah sampai. So perempuan tu pun sudah naik di keretanya. Si Sinyong pun mau, biasalah kan kalau pemandu Grab dia tanya, betulkah nama ni, betulkah alamat ni. Tapi penumpangnya ni diam Syah. So si Sinyong pun fikir, oh mungkin dia bad mood, baru habis dimarah ke apakah kan. So si Sinyong pun dah banyak cakap. Dia ikut Syah alamat tu. Bila dia ikut alamat tu, perempuan ni dia tinggal di apartmen. So biasa kalau apartmen dia ada gate, dia ada security yang ambil nama apa semua tu kan. So bila mau masuk tu, si Sinyong pun ditanya lah oleh security tu alamat mau buat apa dalam apa semua kan. So si Sinyong cakap mau hantar penumpang. Dia cakap di blok ini adalah alamatnya. Lepas tu bila Syed sampai di destinasi tu, si Sinyong pun cakap, Cik sudah sampai. Tapi bila dia tengok di belakang, tiada sesiapa pun. Ini si Sinyong pun heran. Sebab tadi betul-betul ada penumpangnya. Takkanlah pula dia tiba-tiba sort kan, hantar tiada orang. Lepas tu dia pun berfikir, biar betul kan, tiada bunyi pintu terbuka. So si Sinyong ni pun tak puas hati, dia buat return. Dia buat U-turn. Lepas tu dia pergi jumpa security tadi tu. Lepas tu dia tanyalah, bang, tadi abang ada nampak ke saya punya penumpang? Lepas tu abang tu cakap, tadi abang nampak tiada pun penumpang kamu, tapi kamu cakap mau hantar penumpang. Jadi mana tahu mau hantar barang ke kan apa. So Sinyong ni pun tak sedap hati sudah dia time ni. Sebab dia betul-betul yakin memang ada dia pergi ambil tadi di Suria. So si Sinyong ni pun tengok balik apps tu. So dia try call passenger tu tapi tak dapat call. So dia tak sedap hati, dia baliklah di rumah. Bila dia balik di rumah tu, dia ada tercium bau wangi. So masa dia tercium bau wangi tu, dia ceklah keretanya, mana tahu ada apa kan. Bila dia pergi seat belakang tu, dia ada terjumpa daun-daun tua. So mungkin bau wangi tu datang daripada daun tua tu. So si Sinyong pun fikir dia takut ada apa-apa terjadi. Dia ambil daun tua tu, lepas so dia letaklah daun tua tu di luar rumahnya. Lepas sejak kejadian tu, Sinyong ni jatuh sakit. So dalam 2 hari lah baru dia sambung lagi Grab. Tapi kalau sebelum ni dia buat Grab sampai jam 11 malam. Lepas dari kejadian tu dia tak berani sudah bawa Grab tengah malam. Dia bawa pun paling lewat jam 8 malam Syah. So kepada pemandu-pemandu Grab, berhati-hati okey, jangan lupa baca doa. Next, cerita kita yang ketiga. Ini berlaku masa tahun 2004. Okey.
Cerita ni bukan dari email, so aku ada dapat dari satu sumber. Aku cerita balik sama kamu. So kisah ni berlaku pada tahun 2004 di sebuah taman di Sungai Petani Kedah. Tu family ni, kita panggil dia family Sarah lah, bukan nama sebenar dia. So family si Sarah ni sambil dia menunggu rumah baru diorang tengah renovate, dalam 6 bulan lah baru siap. Si Sarah ni pun tolonglah cari rumah sewa untuk sementara waktu sebelum dorang pindah pi rumah baru dorang. So bila dia cari tiba-tiba dorang ternampak satu rumah biru. Rumah cat warna biru, memang cantik lah, memang kemas lah dari luar. Dan ngam-ngam di situ pun dorang ada tulis untuk disewa. So dengan semangatnya si Sarah ni pun call pemilik rumah apa semua, siap, orang pun pindah lah di rumah tu, one family. Sarah dia ada satu adik and mak dengan dia punya ayah. So dorang pun pindah. Lepas tu dorang punya kawasan rumah baru tu ada jiran namanya Kak Ani. So masa dorang pindah tu si Kak Ani ni paling excited lah. Si Sarah pun heran kenapa dia excited. Yalah mungkin sebab dapat jiran baru kan. So it's okay. Dorang pun macam biasa berkenal-kenalan. Lepas tu tabiat bapak si Sarah ni, dia punya tabiat dia selalu tengok TV sampai dia tertidur bah. Kadang-kadang TV yang tengok dia. So memang tabiatnya lah. So mau dijadikan cerita, satu hari time tu si Sarah tengah study. Biasa kalau dia study dia tutup pintu biliknya sebab dia takutlah adiknya masuk mengacau dia kan. Biasalah budak-budak. So dia kunci pintunya. Okay. Bila dia study, dia punya meja tu ada satu cermin bah. So boleh nampak di belakang. Bila dia pandang cermin tu, dia nampak bapaknya berdiri di belakangnya sambil renung dia. Tapi muka bapaknya tentu serius. Jadi mungkin dia pikir, oh mungkin bapaknya mau cek dia betul-betul ke belajar ataupun tak. So si Sarah ni pun yang mengantuk tadi terus buat rajin, buat semangat lah dia. Dia sambung balik studinya. Tapi kamu perasan ke? Kan tadi aku cakap dia kunci pintunya. Macam mana bapaknya boleh masuk? So bila dia toleh syak belakang, bapaknya tiada. Mungkin dia fikir, oh mungkin dia terlalu kusyuk tengok, mungkin dia terlalu kusyuk study sampai dia lupa bila bapaknya keluar. Dia pun fikir positif lagi lah time tu. Bila dia study, dia rasa mau pi buang air kecil time tu. Keluarlah dari biliknya. Lepas tu dia tengok bapaknya duduk di ruang tamu sambil tengok TV. Tapi TV tu tengah off. Tapi bapaknya renung syak TV tu. Lepas tu muka bapaknya tu serius. So si Sarah ni pun time tu dia tak tahan sama pi tandas. Tapi dia pi tegur lah bapaknya. Dia cakap, "Pak, kenapa di sini? Tengok TV. Tengah malam sudah, masuklah bilik tidur kalau ia pun." Tapi time tu bapaknya tak layan dia. Bapaknya diam syak, badannya keras. Lepas tu si Sarah ni tak sudah tahan kan, dia biarkan dulu bapaknya. Dia mau pi tandas. Bila syak dia sampai pi tandas tu, dia tengok mamaknya. Dia cakap, mama pun ada. Bagi Sarah pakai dululah. Mama pergilah kejut bapak tu. Dia tengok TV. Padahal TV tengah off. Sudah tengah malam ni. Jam 12 lebih sudah time tu. So mama si Sarah ni pun, kau ni biar betul. Bapakmu sudah tidur dengan adikmu di bilik. Sebab bapaknya tak sehat. Sebab itulah bapaknya tidur awal. So bila si Sarah dengar mamanya cakap begitu, dia ni pun macam hilang semangat sudah mau pergi tandas tu. Tapi dia tak puas hati. Dia pergi cek. Betul. Bapaknya tiada di situ. Lepas tu dia pergi sentuh skrin TV tu masih panas. Macam baru dikasih mati. Tapi si Sarah fikir, okey lah. Dia diamkan siap perkara tu. Sampailah besok paginya, si Sarah ni tengah tolong mamaknya potong-potong bawang di dapur. Lepas tu, bila dia sudah satu bakul potong tu, tiba-tiba dia nampak adiknya lari sambil dia langkah bakul bawang yang dia potong tu. Lepas tu si Sarah pun cakap lah, adik, kenapa langkah bakul bawang ni? So mamaknya pun terkejut. Kau ni gila kah Sarah? Adikmu kan pergi sekolah. Bila masa pula dia pergi langkah ni bawang? Kau jangan bermimpi pagi-pagi ni. So Sarah pun macam, sebab dia betul-betul nampak dan dia betul-betul rasa angin yang adiknya tu lari depannya. Dan itu sejaklah ada lagi dia alami. Masa tu, diorang terpaksa tinggalkan rumah tu seminggu. Sebab diorang ada emergency di kampung, di tempat lain. Bila diorang baru balik rumah, so si Kak Ani ni, jiran diorang tegur lah. Dia cakap,
akak ni dari mana? Lepas tu Mamat Sarah ni cakap lah, oh baru balik dari kampung, ada emergency, so terpaksa tinggalkan rumah seminggu lah. So si Kak Anin ni pun terkejut, biar betul, sebab rumah langsung tak kosong dalam masa seminggu tu. Lepas tu dia heran kenapa mamak bapak si Sarah ni tinggalkan adiknya di luar rumah. Tapi dorang di dalam rumah tu macam biasalah, masak, kalau malam hidup lampu apa semua. Tapi bezanya adiknya dorang biarkan di luar. Rupanya bukan dorang yang tinggal time tu, tapi ada yang menyerupai bapak dorang dengan adik dorang time tu. So dorang pun pergi cari alternatif lain, ustaz, ubat-ubat rumah tu, sampailah kurang gangguan. And masa dorang sudah tinggal situ 6 bulan, dorang mau pindah pergi rumah baru. Barulah si Kak Ani ni cerita kenapa dia excited betul ada jiran baru. Rupanya rumah tu sudah ditinggalkan 8 tahun. And kalau ada orang menyewa pun tak akan tahan sebulan. So kiranya dorang ni, keluarga si Sarah ni paling lama lah yang menyewa di situ. And gangguan pun kurang sudah. Sebab berkat dorang lah. Biasalah kalau rumah ditinggal lama kan. So ada lain yang tinggal situ. So bersyukur sangatlah gangguan sudah kurang. So owner rumah tu pun mau tinggal sudah di rumah tu. Sebab kerja sebelum ni dia sebagai askar kalau tak silap. Dia baru selesai tugas and dia fikir dia mau tinggal di rumah tu. Kepada korang, kalau korang pindah pergi rumah baru ke apa, korang jangan lupa buat doa selamat, okay? Untuk rumah tu. So itu je cerita untuk kali ni. Korang kalau ada cerita lebih seram lagi, jangan lupa share dekat email ni. Hari tu ada orang komen tau, dia tak suka background ni. Actually aku pun tak suka background ni. Tapi kalau aku buat dekat luar, aku lagi takut tau. Sebab dekat luar luas kawasan dia. So bila aku bercerita, aku boleh terpandang kiri kanan. So itu yang aku tak suka pasal yang tu. Kalau aku shoot pagi, aku boleh shoot kat luar. Tapi kalau malam, actually aku shoot jam 10.55 weh. So aku tak berani buat di luar, aku buat dalam bilik aku je. So korang, kalau korang suka cerita ni, korang jangan lupa thumbs up tau dekat bawah. Dan jangan lupa komenkan korang punya komen dekat bawah. Dan yang belum subscribe, tekan subscribe supaya korang tak tertinggal satu pun video yang aku upload, okay? And korang jangan lupa untuk stay tune next video. Jangan tinggalkan channel ni, okay? Keep support sampai aku boleh buat YouTube full time untuk korang je, okay? So jumpa korang next video. Bye bye.